Itulah yang berlaku terhadap Mavic Air 2 saya baru-baru ini. Dua kemalangan berlaku 2 hari berturut-turut melibatkan dua drone yang berbeza. Mungkin selepas ini saya akan terangkan kenapa saya memiliki dua Mavic Air 2. Ini adalah lokasi di mana kejadian tersebut berlaku. Apa yang saya cuba lakukan adalah melepasi lubang di tengah-tengah tugu seperti yang dapat dilihat, di mana saya telah berjaya melepasinya sebanyak 4 kali dan kemalangan berlaku pada percubaan yang kelima. Sebagai makluman, untuk membolehkan teknik ini dilakukan, fungsi sensor perlulah dimatikan secara manual. Untuk melepasi lubang tersebut melalui hadapan saya rasa bukanlah satu masalah yang besar, sebab saya mendapat visual ataupun pandangan yang jelas daripada tempat di mana saya mengawal drone. Namun saya telah meningkatkan kesukaran penerbangan dengan melakukan teknik penerbangan mengundur melepasi lubang tersebut. Ketika itu saya terlalu yakin untuk melepasinya kerana telah berjaya melakukannya beberapa kali. Namun untuk kali yang kelima saya telah gagal. Saya mengandaikan kemalangan tersebut berlaku adalah disebabkan salah satu lengan drone telah terlanggar ataupun tersangkut di dinding ketika cuba melepasi lubang tersebut secara mengundur, dan dia telah menyebabkan drone terhempas dan jatuh pada ketinggian 8 meter. Drone masih lagi hidup ketika saya sampai ke lokasi kejadian. Terdapat beberapa kerosakan yang jelas. Antaranya adalah lengan hadapan sebelah kiri yang telah terkeluar sedikit daripada sendi sambungan, bingkai gimbal yang patah dan satu wayar kamera yang tercabut ataupun terputus. Kamera pada ketika itu langsung tidak memberikan sebarang transmisi. Saya menganggap kamera telah rosak sepenuhnya. Namun apabila saya cuba menerbangkan drone tersebut, ia masih lagi boleh terbang seperti biasa. Dan itu adalah petanda yang baik. Saya tidak pasti kenapa drone tidak kekal pada unjuran lurus apabila ia mengundur selepas melepasi lubang tersebut daripada hadapan. Namun andaian saya adalah mungkin terdapat tiupan angin yang telah menukar arah tujahan drone. Untuk kemalangan kedua pula, marilah kita sama-sama saksikan rakaman ini. Seperti yang anda dapat saksikan di dalam kemalangan kedua, saya sedang menguji fungsi parallel tracking. Apa yang saya gagal pertimbangkan adalah keberadaan pokok di seberang tasik dan ketiadaan sensor mengesan halangan sisi pada drone. Kemalangan boleh dielakkan jika alat kawalan berada di tangan saya, kerana saya boleh membatalkan fungsi tracking serta-merta sebaik saja saya menyedari apa yang bakal terjadi. Namun dalam keadaan tersebut, kemalangan sememangnya tidak boleh dielakkan. Saya bernasib baik kerana drone terhempas tidak jauh daripada tebing dan berada pada kawasan tasik yang cetek. Ini yang saya lakukan sebaik saja tiba di rumah. Dan hasilnya selepas pengeringan selama beberapa jam. Ini adalah cubaan saya untuk mempercepatkan proses pengeringan komponen dalaman dan memeriksa sama ada terdapat kerosakan yang jelas
akibat terendam di dalam air. Jika anda mengikuti perbincangan tentang apa yang patut dilakukan selepas drone terlibat dengan kemalangan air, terdapat beberapa saranan yang diberikan. Antaranya ialah menyiram drone dengan air bersih, menyiram drone dengan alkohol dan sebagainya. Namun pada saya cukup jika kita dapat keringkan komponen dalaman drone dan juga memastikan tiada kotoran yang terkumpul di dalam drone akibat dimasuki air. Keesokan harinya saya telah cuba untuk menerbangkan drone dan semua fungsi drone nampaknya tidak terkesan dengan kemalangan tersebut. Untuk kedua-dua kemalangan yang saya alami, kesalahan saya letakkan 100% di atas kecuaian saya sendiri kerana saya gagal untuk membuat pertimbangan yang baik. Ini adalah kedua-dua Mavic Air 2 yang telah terlibat dengan kemalangan seperti yang telah dibincangkan. Kedua-duanya perlu dihantar untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang pertama ini jelas disebabkan gimbal dan kamera yang telah rosak. Manakala yang kedua pula mempunyai masalah di mana kipas penyejuk yang kadang-kala tidak hidup. Ia menyebabkan amaran terlampau panas ataupun overheating keluar dan menyebabkan drone tidak dibenarkan untuk terbang. Isu ini timbul sekali-sekala dan ia tidak mempunyai pola yang spesifik yang mana saya gagal untuk mengenal pasti puncanya dengan jelas, dan perkara ini telah berlaku sebelum kemalangan lagi dan saya pasti ia tiada kaitan dengannya. Pemilikan dua Mavic Air 2 di dalam satu masa adalah sesuatu yang tidak dirancang. Drone yang pertama saya beli secara pratempahan dari sebuah kedai atas talian melalui laman membeli belah Shopee. Namun begitu saya kurang berpuas hati dengan khidmat pelanggan kedai yang pertama ini kerana ia kurang responsif terhadap persoalan-persoalan yang saya ajukan berkaitan dengan drone ini sepanjang tempoh menanti ketibaan pratempahan. Akibat terlalu kecewa dengan khidmat pelanggan kedai yang pertama yang pada saya sangat lemah, saya telah membatalkan tempahan melalui fungsi pembatalan pembelian di dalam aplikasi Shopee, dan saya telah membuat tempahan baharu melalui droneskaki.com yang pada saya mempunyai khidmat pelanggan yang sangat baik dan penghantaran yang pantas. Namun kedai pertama yang saya telah batalkan tempahan tadi telah menolak permohonan pembatalan dan meneruskan transaksi dan penghantaran drone. Ini menyebabkan saya mempunyai dua Mavic Air 2. Asalnya saya merancang untuk menjual salah satu daripada Mavic Air 2 yang saya miliki. Itu adalah sebelum kemalangan pertama berlaku. Sekarang saya mengambil keputusan untuk menyimpan kedua-duanya sebagai persediaan jika berlaku lagi kemalangan di masa hadapan. Harap-harapnya tidak berlakulah. Semoga pengalaman saya ini dapat dijadikan pengajaran untuk kita semua. 90% kemalangan drone dapat dielakkan dengan perancangan dan penerbangan yang cermat. Akhir kata daripada saya, terbanglah dengan selamat. Sehingga video yang akan datang. Jumpa lagi.